Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semalam mengatakan bahawa pinjaman bercagarkan KWSP dijangkakan interest ataupun faedah sangat kecil bagi kata mereka di antara 4% ke 5%, dan jika dibandingkan dengan personal loan sebagai contoh, sedia ada interest ataupun faedahnya adalah 8% dan ke atas. Yang mana jika dibandingkan dengan sedia ada personal loan ini, interest ataupun faedah untuk pinjaman bercagarkan KWSP adalah rendah. Ini apa yang telah pun diperkatakan oleh Kementerian Kewangan. Jadi jom kita buat sedikit pengiraan berapa sebenarnya yang anda perlu bayar setiap bulan. Katakanlah interest ataupun faedahnya serendah 4%. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Anggaran interest ataupun faedah telah pun diberitahu oleh Kementerian Kewangan antara 4 ke 5%. Tetapi seperkara yang harus diingatkan, segala-galanya adalah berdasarkan apa kata putus terakhir pihak bank, berapa interest yang akan dikenakan oleh mereka. Ini masih belum lagi dikeluarkan oleh mana-mana bank lagi untuk pinjaman bercagarkan KWSP ini. Tetapi tak apa, kita buat sedikit congakan untuk mengetahui, mendapat sedikit idea berapa yang anda perlu bayar setiap bulan. Katakanlah interest ataupun faedahnya paling rendah 4% dan pinjaman yang anda lakukan adalah katakanlah RM10,000 bercagarkan akaun KWSP, akaun 2 anda. Jadi kita ambil contoh untuk 12 bulan ataupun 1 tahun pinjaman RM10,000, anda perlu membayar interest ataupun faedah katakanlah serendah 4% tadi. Jadi pembayaran bulanan adalah sebanyak RM851.50 akan menjadikan jumlah keseluruhan bayaran adalah RM10,218. Bermakna RM218 itu adalah faedah yang dikenakan oleh pihak bank untuk pinjaman RM10,000 pembayaran selama 1 tahun. Tapi RM851.50 sebulan ini sangat besar amountnya untuk dibayar oleh anda. Mungkin tak mampu. Jadi kita lihat untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun pembayaran bulanan adalah RM434.25, menjadikan jumlah keseluruhan yang bakal anda bayar adalah RM10,422. Bermakna faedah yang dikenakan oleh bank adalah RM422. RM434.25 setiap bulan untuk 2 tahun mungkin masih lagi tinggi untuk anda. Jadi kita lihat untuk katakanlah 3 tahun 36 bulan, pembayaran bulanan adalah sebanyak RM295.24, menjadikan jumlah keseluruhan yang bakal anda bayar adalah RM10,628. Faedah dikenakan oleh pihak bank berjumlah RM628. Dan kalau ini pun masih tinggi, kita lihat untuk 4 tahun. Untuk 4 tahun, jumlah bayaran bulanan adalah RM225.79, menjadikan jumlah keseluruhan bayaran nanti di akhir pembayaran adalah RM10,838. Bermakna jumlah faedah yang dikenakan adalah RM838. Rasanya ini pun mungkin masih lagi tinggi kerana RM225.75 setiap bulan itu bukannya jumlah yang kecil bagi mereka yang berada dalam kesusahan. Kita lihat untuk pinjaman selama 5 tahun ataupun 60 bulan yang mana anda perlu membayar RM184.17 setiap bulan, menjadikan jumlah keseluruhan bayaran nanti untuk 5 tahun ini adalah RM11,050. Bermakna interest ataupun faedah yang dikenakan oleh pihak bank adalah RM1,050. Jadi jika dilihat untuk pinjaman berjumlah RM10,000 dengan 4% interest ataupun faedah, bayaran bulanan adalah di antara RM851.50 untuk 1 tahun ke RM188.17 untuk 5 tahun. Dan interest yang dikenakan adalah antara RM218 sehinggalah RM1,050. Tapi harus diingatkan, ini adalah interest yang paling rendah yang dijangkakan 4%. Mungkin akan ada bank yang akan mengenakan interest yang tinggi, mungkin juga 5%, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah berlainan. Dan ini adalah contoh untuk RM10,000. Bagaimana dengan jumlah yang lebih besar daripada itu? Bermakna amount yang perlu dibayar setiap bulan
akan menjadi lebih besar dan ini akan menjadi bebanan sebenarnya kepada pencarum-pencarum KWSP yang berada dalam kesusahan sekarang ini, yang mana mereka perlu sekarang ini membayar komitmen terbaru setiap bulan berdasarkan apa yang telah pun dipinjam dan berdasarkan apa perjanjian yang telah dibuat dengan pihak bank nanti untuk berapa lama pembayaran bakal dilakukan. Dan bagaimana pula dengan suri rumah yang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk membayar secara bulanan ini? Adakah akan dibenarkan juga untuk mereka ini membuat pinjaman oleh pihak bank sedangkan pihak bank akan mengetahui bahawa mereka ini tidak akan mampu untuk membayar setiap bulan kerana suri rumah tidak bekerja, tidak mempunyai pendapatan tetap dan banyak lagi faktor-faktor lain yang harus diambil kira sebagai contoh SIKRIS, SITOS. Bagaimana pula dengan mereka yang berstatus bankrupt ataupun muflis, akan dibenarkankah juga untuk membuat pinjaman ini? Jadi kesemua faktor-faktor ini perlu diambil kira sebelum mengeluarkan metod mekanisme untuk pinjaman bercagarkan KWSP ini. Buat masa sekarang ini masih lagi belum ada perincian dikeluarkan. Apa yang diberitahu oleh Kementerian Kewangan semalam adalah perkara ini sedang dimuktamadkan, sedang difinaliskan, menunggu nanti perinciannya bakal dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tertentu, terutama sekali oleh KWSP. Jadi sama-sama kita nantikan. Okey guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.